Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat sekali lagi bertemu. Berikutnya pendek saja kerana kita nak bagi penerangan surah Al-Furqan. Kenapa dinamakan Al-Furqan? Furqan ni maksud pembeza antara baik buruk, dosa pahala, syurga, neraka dan sebagainya. Dan Al-Quran kalau kita baca, kita dalami isi kandungan dia, kita akan dapati Al-Quran ni dia cerita baik buruk. Furqan. Pendek kata, siapa yang berpegang pada Quran, dia akan selamat, dia boleh tahu mana baik, mana buruk. Orang kita setengah tu tak buka Quran, tak belajar. Jadi dia dalam keadaan meraba-raba, tak tahu mana baik, mana buruk. Tengok Allah kata, Tabarakalladzi dia kata maha agung Allah, maha suci Allah, penuh keberkatan. Allah yang nazzal al-furqan, yang menurunkan al-furqan, Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau dalam Quran bila kita baca Allah pakai abdun, hamba, itu panggilan kemuliaan. Adapun kita manusia ni, kita nak hina orang, kita kata hina pekerja kita, kita kata ini hamba aku ni, itu satu penghinaan. Tetapi kalau Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut hamba, itu panggilan kemuliaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang bawa hamba kesayangannya berjalan pada waktu malam. Sama juga Nabi Isa dalam surah Maryam, bila baginda bercakap, starting dia bercakap, dia kata inni abdullah, aku ni hamba Allah, dan sebagainya. Allah kata maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Tujuan dia apa? Liyakuna lil alamin nadhira, untuk menjadi kepada seluruh alam semesta sebagai nazir, pemberi peringatan. Dia ini ayat ni menjadi dalil bahawa Al-Quran dan juga Islam ni memang untuk seluruh manusia daripada zaman Nabi sampai kiamat. Cuma setengah tempat tu tak sampailah risalah Islam ni. Itu tanggungjawab kita lah nak bawa risalah ni supaya sampai ke sana. Dan ayat yang kedua, tiga tu Allah Ta'ala cerita mengenai sifat dia lah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang baginya kerajaan langit bumi. Lepas tu tidak, dia kata walam yattakhidh walada, tak ada anak, tidak ada sekutu. Lepas tu dia cipta semua benda, faqaddarahu taqdira, dan dia telah menentukan takdir bagi semua makhluk. Dan hak tahu takdir ni adalah Allah, bukan kita. Jadi kita jangan nak lebih bertindak mengatasi macam kita Tuhan. Setengah orang jahil, dia kata apa? Allah tahu dah kan saya ni ahli syurga atau ahli neraka. Memang Allah Ta'ala mengetahui, dia dah tentukan takdir tu. Dia berkata, kalau Allah tahu dah saya ni ahli syurga, buat apa saya beramal? Saya beramal ke, saya malas ke, saya tetap ke syurga? Ataupun Allah tahu dah saya ni ahli neraka, jadi buat apa saya beramal? Beramal banyak-banyak pun masuk neraka juga. Jadi orang macam ni, kalau kita nak kata, jawapan dia, yang tahu tu adalah Allah, bukan awak. Awak tahu ke tak besok nak makan apa? Besok je dapat tak tahu. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala dia kata dia maha mengetahui semua benda. Takdir dah ditentukan semenjak azali. Awak tak tahu, jadi bila awak tak tahu, bekerjalah seperti makhluk. Contoh ginilah, kita boleh ke tidak ambil logik? Bila kita nak masuk exam, lepas tu kita tak study, lepas tu bila kawan kita kata kenapa tak study, kita pun jawab, Allah tahu dah saya ni berjaya ataupun tidak. Kalau saya akan berjaya dalam exam, buat apa saya study? Ini alasan-alasan bodoh bagi orang yang pemalas. Sepatutnya kita kata yang tahu Allah. Kita tak tahu sebab kita ni makhluk. Jadi kita berusaha mengikut kadar yang sepatutnya. Biasa kalau kita study, luluslah exam. Ataupun kalau kita rajin beramal, kita akan ke syurga atas rahmat Allah. Dan bila kita masuk syurga besok, Allah berkata, sebenarnya aku tahu dah mu akan ke syurga sebab beramal. Ini antara benda-benda yang sepatutnya kita faham. Jangan kita bermain dengan takdir. Kita kena tahu mana bahagian kita sebagai makhluk dan bahagian Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Dan insya-Allah kita akan sambung hari Rabu ni pula, cuti Wesak untuk muka surat berikutnya. Nanti kita akan baca bagaimana musyrikin Quraisy dalam surah Furqan muka surat berikutnya, mereka mengatakan Al-Quran ni dongeng. Dan apa sepatutnya kita tahu dan kita jawab. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan pagi ini
kita baca surah Al-Furqan. Alhamdulillah minggu lepas kita dah habis surah An-Nur, dan kita masuk sikit minggu lepas surah Al-Furqan. Bukan minggu lepas, hari Ahad lepas kita dah masuk sikit surah Al-Furqan sampai ayat yang ketiga, dan malam pagi ni kita baca daripada ayat yang keempat sampai 11. Dan hari ni isu utamanya adalah tuduhan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah terhadap Al-Quran yang dibawa ataupun yang dibacakan oleh baginda. Dan kita tahu orang Arab ni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berada pada kemuncak bahasa. Jadi gini, Al-Quran, mukjizat para nabi ni perlu kita faham Allah Ta'ala hantar mengikut kelebihan zaman. Contoh pada zaman Nabi Musa, kelebihan zaman tu adalah sihir. Jadi datang mukjizat Nabi Musa melemahkan semua ahli sihir pada zaman tu. Sebab tu berkata mukjizat ni dia ada asam dia ajaza. Ajaza ni lemah. Bila tambah mim jadi mu'jiz, jadi sesuatu yang melemahkan. Tambah alif dengan ta di hujung, kelebihan yang melemahkan pihak musuh pada zaman tu. Zaman Nabi Isa adalah zaman perubatan. Jadi pada zaman perubatan datang Nabi Isa membawa kelebihan mukjizat perubatan sehingga boleh menyembuhkan sakit yang pelik-pelik, kemudian boleh menghidupkan orang mati. Dan pada zaman Rasulullah, kelebihan kemuncak pada zaman itu adalah bahasa Arab. Jadi Al-Quran ni datang, dia kata tingginya nilai sastra ataupun nilai bahasa Arab pada Al-Quran menyebabkan semua orang Arab pada zaman tu tewas ataupun kalah. Itu prinsip asas pada mukjizat Al-Quran yang perlu kita faham sebelum nak bawa ke lain. Jadi bila Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah kepada orang Mekah ni, mereka tak boleh nak menandingi. Jadi mereka guna berbagai cara untuk mencari cacat celah Al-Quran ni. Dan antara benda yang mereka gunakan adalah buat tuduhan-tuduhan palsu. Tengok ayat 4 dan juga 5 ni Allah Ta'ala cerita apa tuduhan mereka. Dia kata qala alladhina kafaru, berkatalah orang yang kafir kepada Rasulullah di Mekah. Dia kata in hadha, tidak lain Al-Quran yang Muhammad baca ini, illa melainkan ifkun, ada satu ciptaan, iftarahu yang Muhammad cipta, wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan dibantu Muhammad ni satu kaum yang lain. Jadi dia kata Quran yang Muhammad baca ni sebenarnya bukan datang daripada Tuhan, tetapi Muhammad cipta. Dan Quran ni asalnya adalah bantuan ataupun datang daripada beberapa orang lelaki. Sebab apa qaumun akharun tu? Kalau baca dalam tafsir ayat ni, di Mekah pada zaman tu ada 3 orang bekas hamba. Dan 3 orang bekas hamba ni beragama Nasrani ada, Yahudi ada. Dan bila Rasulullah datang, mereka memeluk Islam. Dan Rasulullah biasalah selalu pergi jumpa pokok ni, berdakwah, bersembang dan sebagainya. Jadi musyrikin Quraisy tengok benda ni, dia pun jadikan hujah, jadikan alasan. Dia kata rupanya Quran ni Muhammad belajar daripada ahli kitab ni. Dan cara nak jawab mudah ya. Al-Quran ni mempunyai nilai sastra Arab yang sangat tinggi, sedangkan 3 orang ketika kata pendatang bekas hamba yang berada di Mekah, 3 orang tu adalah orang asing. Umpama kita kata seorang sastrawan bahasa Melayu yang sudah menghasilkan sebuah syair tahap tinggi pada orang Melayu, pergi belajar syair itu daripada pendatang asing, ataupun kita kata Bangladesh, orang kerja dekat stesen minyak, cakap Melayu pun tak berapa nak fasih. Nampak sangat pelik, tak logik. Kemudian tak cukup dengan tu, ada juga yang kata ayat 5 tu, waqalu, mereka berkata asatirul awwalin iktatabaha. Dia kata Muhammad duk bacakan Quran ni juga adalah dongeng orang dahulu kala yang ditulis. Lepas tu Muhammad pun duk ulang baca pagi petang. Ini pun antara tuduhan yang berikutnya. Dia kata Quran ni adalah kitab dongeng. Tuan-tuan tahu tak, mengata ataupun mencela Al-Quran ni adalah satu dosa besar. Contoh bila baca dalam Quran cerita mengenai orang yang kata Quran ni kitab dongeng, akan keluar satu nama. Nama dia An-Nadhar bin Al-Harith. An-Nadhar bin Al-Harith ni antara kita kata samseng lah, tokoh di Mekah yang banyak menganiaya ataupun mencela Rasulullah. Dan antara jenayah dia yang paling besar, An-Nadhar bin Al-Harith ni, dia mengatakan Al-Quran kitab dongeng. Nak tahu apa impak dia? Dalam perang Badar, An-Nadhar bin Al-Harith ditawan hidup. Bila Rasulullah dapat tahu dia ni ditawan hidup, Rasulullah suruh bunuh terus.
Dalam perang Badar, selepas perang Badar, kalau ikut adab ataupun etika Islam ni, tawanan perang tidak boleh dibunuh. Tetapi 2 orang selepas perang ditawan, Uqbah bin Abi Mu'ayyid dengan An-Nadhr bin Al-Harith. 2 orang ni Nabi suruh bunuh. Uqbah bin Abi Mu'ayyid sebab apa? Semasa di Mekah, dia buat jahat macam-macam ke Nabi. Dia pernah pijak kepala Nabi ketika Nabi sujud dalam sebuah riwayat. Ada pernah ketika Nabi sujud, dia ambil najis unta, dia letak atas belakang Nabi. Lepas tu dalam riwayat lain pula pernah Uqbah bin Abi Mu'ayyid dia jeruk leher Nabi. Jadi dia ni antara manusia hak jahat, Rasulullah keluarkan arahan bunuh. Seorang lagi An-Nadhr bin Al-Harith. Orang bertanya, apa An-Nadhr bin Harith ni dibunuh? Sebab dia antara orang yang mencela Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni kita ada ongeng, tak ada apa. Jadi Allah Ta'ala jawab lepas tu lah. Dia kata Quran ni turun betul-betul daripada Tuhan. Bila mereka dah gunakan sebut Al-Quran ni, nak cacatkan Al-Quran dan tak mampu dijawab oleh Allah, mereka cuba pula serang peribadi Rasulullah. Ini contoh orang yang kita kata tandus idea. Contoh A dengan B berdebat. A hujahnya kuat tetapi fizikalnya rendah, sikit rendah. B ni pula hujahnya tak kuat, tapi dia ni orang yang agak tinggi, handsome. Katakanlah tengah duk berdebat, tiba-tiba di hujung debat tu B ni dia makin tandus idea, tak berjaya untuk mengalahkan hujah si B, dia pun serang peribadi. Dia kata diamlah kamu pendek. Orang pendek nak berdebat dengan orang tinggi, handsome macam aku. Jadi dah nampak lari daripada tajuk asal. Begitulah juga puak-puak musyrikin Quraisy. Mula-mula mereka cuba nak serang Al-Quran. Itu topik utamanya. Mereka tak mampu. Sudah mereka pun mula serang peribadi Rasulullah. Dia kata apa? Ayat yang ke-78. Dia kata waqalu, mereka berkata ma li hadzal rasul. Kenapalah Rasul ni makan, dia kata berjalan di pasar macam kita. Patutnya kalau Rasul kena malaikat. Dia guna hujah macam tu. Ataupun dia kata yulqa ilaihi kanzun, ataupun kalau nak jadi Rasul mestilah kena kaya sikit, banyak khazanah, ada kebun dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala pun kata Muhammad beginilah perangai pokok ni. Bila mereka tak mampu untuk mengalahkan Al-Quran tu, mereka cuba serang peribadi kamu, dan mereka nak supaya Nabi ni bukan orang tetapi malaikat. Tuan-tuan, kalau Nabi ni malaikat, kita ni susah. Sebab malaikat ni tak ada henti dia. Malaikat ni tuan-tuan, nafas dia, oksigen dia adalah zikir kepada Allah. Kalau malaikat ni Nabi kepada kita, jawab dia kita sepanjang masa kena berzikir ataupun beribadat kepada Allah. Kalau putus zikir, putus nyawa. Dan Allah Ta'ala pun sebut pada ayat yang ke-10 ni. Allah kata tabarakalladzi, maha suci Tuhan, insya'a, yang kalau dia kehendaki ja'ala laka khairan min dhalik, dia boleh berikan kepada kamu lebih daripada segala kemewahan yang puak-puak musyrikin Quraisy untuk minta. Kalau dia nak, dia boleh berikan kepada kamu kebun-kebun yang mengalir di bawahnya, dan juga Allah Ta'ala boleh beri kepada kamu qusura ni castle ataupun istana. Jadi bila baca ayat 10 ni, Rasulullah pernah diuji dalam sebuah riwayat. Pada satu hari Rasulullah pernah diuji, didatangi oleh malaikat penjaga khazanah kekayaan alam. Jadi malaikat tu macam offer kepada Nabi nak bagi khazanah kekayaan alam. Lepas tu masa tu Nabi tengok Jibril, Jibril pun isyaratkan dengan kepala dia supaya tunduk. Jadi Nabi pun tolak. Sebab apa? Rasulullah nak mengajar kita jangan terlebih memandang harta sehingga tak nampak benda hak sebenarnya. Rasulullah ni boleh diberikan segala kekayaan, tapi baginda rendah diri, tawaduk. Baginda memilih untuk jadi miskin. Kita sekarang ni boleh nak jadi kaya. Kita boleh jadi kaya, tapi biarlah kaya kita seperti Nabi Sulaiman yang tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan kita boleh juga jadi kaya, tapi jangan kaya macam Qarun ataupun Fir'aun, tapi biarlah kita kaya seperti Abdurrahman bin Auf yang dermawan. Dan Rasulullah beri contoh baik. Jadi kesimpulan pada kita untuk tazkirah pagi ini, musyrikin Quraisy gunakan berbagai cara untuk menyerang Al-Quran, dan mereka gagal. Apabila mereka gagal untuk menyerang, kita kata mukjizat ataupun betulnya Al-Quran datang daripada Tuhan, mereka serang peribadi Nabi pula. Dia kata patutnya nak jadi Nabi kena kaya. Itu antara contoh dangkalnya penglihatan mata manusia. Sedangkan kaya miskin ni adalah ujian di dunia, dan Allah Ta'ala tidak pandang benda tu. Jadi lepas ni pengajaran kepada kita, tengok orang kaya jangan kita cepat melopong. Tengok orang miskin jangan cepat kesian tak bertempat.
Kita mesti meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itulah tuan-tuan lebih kurang pengajaran pada pagi ini, dan insya-Allah untuk tazkirah akan datang hari Ahad. Hari Sabtu saya tak ada, saya pergi ke Sabah. Hari Ahad ni insya-Allah. Hari Ahad pula insya-Allah kita akan baca pula bagaimana raungan ahli neraka bila mereka dicampakkan ke dalam neraka. Dan makhluk pertama yang dicampakkan dalam neraka disebut oleh sebuah hadis ketika ulama tafsir gunakan untuk menerangkan ayat-ayat berikutnya adalah iblis. Nanti kita akan bincang yang itulah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni, dan kita masih lagi dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, dan pagi ni kita sambung ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Dan dalam ayat-ayat ni ada beberapa isu. Ada 3 isu. Yang pertama, Allah Ta'ala cerita mengenai neraka ataupun azab neraka. Satunya, Allah Ta'ala cerita neraka ni bila neraka melihat orang kafir ataupun ahli penghuni mereka, bakal penghuni mereka akan dimasukkan ke dalam tu, neraka meraung sekuat hati. Dia kata idza ra'atuhum min makanin ba'id, bila neraka melihat ahli neraka ni, bakal penghuni dia ni daripada jauh, sami'u laha taghayyudan wa zafira, mereka pun dengar suara neraka meraung, macam kata bunyi raungan yang cukup dahsyat, sebab neraka ni marah kepada penghuni dia. Itu pun psikologi. Lepas tu kita kena ingat seksaan syurga, seksaan neraka, nikmat syurga ni dia ada 2. Mula-mula sekali fizikal, maksudnya kena bakar, ataupun nikmat syurga ni pun fizikal, makan buah bidadari dan sebagainya. Tapi yang paling dahsyat adalah seksaan mental dan juga nikmat mental. Nikmat mental untuk ahli syurga ni, mereka diberi izin melihat wajah Allah. Itu nikmat paling tinggi. Dan neraka ni pula, seksaan mental untuk penghuni neraka, rasa gerun, takut mendengar raungan neraka, ataupun bila dah masuk ke dalam neraka tu, tengah-tengah kena seksa, dihina pula oleh para malaikat penjaga neraka. Waliyadzubillah. Jadi daripada jauh lagi neraka tengok, neraka pun beraung kemarahan, dah bersedia untuk membaham mereka. Ni masa tu ahli neraka ni dah ketal lutut dah. Pada Allah kata wa idza ulqu minha makanan dayyiqa, apabila mereka ni ulqu ni ahli neraka bukan dimasukkan, ulqu ni campak, campak ke dalam neraka, makanan dayyiqa, sebuah tempat yang sempit, muqarranin, terikat, terbelenggu, da'u hunalika, mereka pun bila masuk jatuh dalam neraka, mereka pun meraung. Dia kata apa? Dia kata thubura, maksudnya biarlah aku ni mati cepat. Betul, Allah berkata la tad'un yawma thuburan wahida, jangan minta sekali mati, tapi mintalah mati banyak kali. Ini satu sindiran. Sebab apa? Bila masuk syurga ataupun neraka besok, mati tak ada lagi dah. Diseksa macam mana sekali teruk pun tidak akan mati. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala kata macam satu sindiran balik. Ahli neraka jatuh dalam neraka, patut teruk kena seksa, dia pun meraung, cepatlah ya Allah, bagilah aku mati cepat, aku tak sanggup dah diseksa begini punya teruk. Kata Allah berkata, minta, jangan minta mati sekali, minta banyak kali. Mungkin kali pertama ditolak, tak mati-mati, minta lagi, tak mati juga, minta lagi. Sudahnya kamu tidak akan mati sampai bila-bila. Kenapa? Mati sudah dibunuh oleh Allah Ta'ala di akhirat besok, jadi tak ada lagi dah mati. Cuma ayat-ayat ini ada sedikit isu dah. Isu yang pertama, dia kata bila dicampakkan ke dalam neraka, tempat yang sempit. Sedangkan neraka ni sebenarnya luas taraman dalam sebuah hadis, tapi bukan hadis sahih lah. Disebut, dia kata matahari dan juga bulan hanyalah sekadar seperti seekor lembu jantan bila dicampakkan ke dalam neraka. Kita tahu matahari ni besar berapa kali ganda saiz bumi, tapi di akhirat besok bila dia dicampakkan ke dalam neraka, bukan untuk diseksa tetapi untuk menjadi sebab terseksanya ahli neraka tu, sekadar
seekor lembu jantan. Lepas tu ada hadis lain pula nak cerita neraka ni luas dan juga dalam, juga besar. Nabi pun ada duduk dengan sahabat dia, kalau tak silap saya dalam hadis sahih Muslim. Lepas tu ada bunyi benda jatuh. Nabi pun tanya, tahu tak apa benda jatuh? Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi kata, jatuh tu batu yang dibuang daripada atas neraka 70 tahun lepas. Kalau kita buang benda sekejap, tak sampai 2-3 saat jatuh dah. Bayangkan buang daripada atas, menempuh perjalanan nak sampai ke dasar neraka selama 70 tahun. Bayangkan dalam mana tu. Jadi seolah-olahnya nak cerita neraka ni luas. Tapi kenapa ayat ni kata bila mereka dicampakkan ke dalam neraka, iaitu tempat yang sempit. Jadi ulama bincang, rupanya sempit neraka ni bukan sempit fizikal, tetapi sempit mental. Sebab apa, kita ni kalau kita berada dalam kesusahan yang amat sangat, banyak utang ke, orang nak cari kita ke, kita dalam kesusahan, dunia hak luas pun rasa macam sempit. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran lagi, bila mereka dicampakkan ke neraka, ada bahagian-bahagian tertentu seksaannya memang disumbat tempat yang sempit. Okey, kemudian dalam perbincangan tafsir ayat ni, bila dimasukkan ke dalam neraka, ahli neraka berdoa supaya segera mati, tak sanggup nak tanggung kesakitan. Lepas tu dalam sebuah hadis Musnad Ahmad disebut orang pertama ataupun makhluk pertama yang dihumban ke neraka dipakaikan dengan apa kita kata perhiasan ataupun azab seksa neraka ni adalah iblis. Dan iblis ni bila dia kena seksa, dia minta supaya segera mati. Lepas tu ulama pun duk katalah ironi iblis ni. Masa di dunia dahulu, lepas dia dilaknat, dia minta supaya jangan mati, dipanjangkan usia sampai kiamat sebab nak sesatkan anak Adam. Tapi bila masuk neraka, dia first masuk neraka, dia nak segera mati. Nak cerita terlalu ironi, kita kata agak melucukan iblis ni, sebab tak tahan sakit. Tu tara iblis tu, orang biasa lagi lah. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala beri perbandingan mengenai syurga. Itu ayat 15 sampai 16. Dia kata itu lebih baik kah ataupun syurga yang kekal. Kemudian antara peristiwa akhirat juga ayat 17-18 ni cerita bagaimana Allah Ta'ala kumpulkan semua sekutu-sekutu ataupun anggapan sekutu. Allah Ta'ala kumpulkan berhala, kumpulkan Nabi Isa, kumpulkan Uzair, seorang Nabi Bani Israel, kumpulkan juga para malaikat. Kata Allah Ta'ala pun tanya. Dia kata tanya semua ni, makhluk-makhluk ni. Sebab Isa disembah oleh orang Kristian, Uzair dianggap anak Tuhan oleh Yahudi, malaikat dianggap sebagai anak perempuan Allah oleh segolongan orang Arab yang sembah berhala tu. Allah panggil semua ni, dia pun tanya, a antum adlaltum ibadi haula, adakah kamu semua menyesatkan hamba-hambaku ni, am hum dallus sabil, ataupun mereka sendiri yang sesat. Sebenarnya tuan-tuan, Allah tak perlu tanya sebab dia Maha mengetahui. Tapi kenapa ditanya juga? Dalam Quran ni tanya ni banyak jenis. Ada tanya nak tahu, ada tanya menghina ataupun mengejek. Ini tanya nak menghina para penyembah berhala ni. Qalu, semua makhluk ni, berhala ke, Nabi Isa ke, para malaikat, dia ada ayat-ayat yang berasingan tu. Jawapan yang diberikan oleh malaikat ada dalam surah Saba juzuk 22. Jawapan yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam ada di akhir surah Al-Maidah juzuk yang ke-7. Itu cerita lain kali lah. Apa mereka jawab? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma kana yanbaghi lana, tidak sepatutnya bagi kami an nattakhidha min dunika min awliya, untuk mengambil selain padamu ya Allah sebagai sekutu ataupun pelindung. Walakin matta'tahum, tetapi kamu beri mereka nikmat, begitu juga kepada bapa-bapa mereka, sehingga mereka ni kita kata nikmat tu sepatutnya dianggap sebagai ujian, jangan leka. Tapi mereka ni leka dengan nikmat tu sehingga tak ada kerja lain, mereka pun sembah macam-macam. Jadi kesalahan itu dikembalikan kepada para penyembah berhala dan sebagainya. Dan penafian ini sebenarnya satu seksaan mental juga untuk ahli neraka. Mereka akan menyesal. Kemudian yang terakhir sekali Allah Ta'ala sebut ayat 20 ni,
Dia kata para nabi ni orang manusia biasa, bukan malaikat. Cuma saya nak ambil ayat yang ke-20, sepotong ayat ni yang sangat relevan dengan kita pada hari ni. Allah kata waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain masa di dunia ni sebagai ujian untuk dia tahu adakah kamu sabar. Maksud kita hidup di dunia, kita dengan orang lain ada hubung kait. Ada hak ni menjadi ujian kepada hak ni, hak ni pula menjadi ujian kepada hak sana. Apa maksud ujian tu? Orang tu sakit, jadi dia sakit, ujian untuk dia, dan ujian juga untuk orang yang tidak sakit. Sebab orang tidak sakit kena jaga dia. Ataupun kita jumpa orang jahat macam Abu Jahal. Abu Jahal tu dia jahat, dan dia ni menentang Rasulullah. Jadi wujudnya dia tu menjadi ujian kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah kena sabar. Ataupun kita jumpa juga orang jahil. Dia ni jahil, kejahilan dia tu menyebabkan orang alim ni susah. Jadi orang alim mendapat ujian kerana kejahilan kawan tu, dia kena didik, kena tegur, kena tu dan sebagainya. Ada yang kaya, jadi hak kaya ni dia menjadi ujian, orang miskin dia menjadi ujian kepada orang kaya untuk bantu dan sebagainya. Cuma kita kena ingat, bila kita hidup ni Allah Taala kata sebahagian kamu menjadi sebahagian pada menjadi ujian kepada sebahagian yang lain. Kita kena ingat, kita kena berada pada tempat yang betul. Contoh macam mana? Contoh mudah lah. Minta maaf lah nak sebut juga ni. Kalau nak terasa pun terasa lah. Kita pergi ke restoran, masuk barakat ke, masuk takwa ke, kita ni suka merokok. Kita berduduk dekat meja kita, tak peduli dah orang lain sekalian, kita pun isap rokok. Kita pun hembus rokok tu menyebabkan orang sebelah kita ni, dia rasa tak selesa. Kalau nak bincang lebih jauh, dia jadi passive smoker. Dia pun sedut asap hak kita hembus, masuk dalam badan dia, sakit. Kemudian hari ni kena kanser. Jadi sekarang ni, kita ni hak merokok, hak tak erti bahasa ni, kita sudah menjadi ujian, kesusahan kepada orang sekeliling. Jadi pada masa itu kita berdosa. Dan kita pula menjadi mangsa asap rokok dia tu. Kita kena sabar. Jadi kita dapat pahala atas rasa sabar. Tapi janganlah pula dia buat lawak bodoh. Jangan buat lawak bodoh. Kenapa awak jahat sangat ni? Kenapa awak suka merokok menyusahkan orang? Saya nak bagi pahala pada orang lain lah. Biarlah saya berdosa menyusahkan orang lain. Saya ni umpama apa? Lilin yang membakar diri. Kalau jumpa orang macam ni, pergi dekat muka dah tampar muka dia tu. Jadi kesimpulannya, kita hidup di dunia ni, kita akan menjadi sebab orang lain susah. Ataupun kita yang bersabar menerima kesusahan yang dibuat oleh orang lain. Contoh mudah rokok tadilah, ataupun buat kereta pelik-pelik, dia cuai, kita terkejut, hampir aksiden, kita sabar, dia tu musibah. Jadi kesimpulan, bila kita berhadapan ni, biarlah kita ni, kalau boleh tak maulah, biarlah kita yang menjadi orang yang sabar menerima ujian atas kesilapan orang lain. Jangan kita ni punca ujian, pergi ke situ susah habis orang lain. Contoh nak masuk semayang ke surau, Allahu Akbar, dia punya ketiak tu, orang pun jadi sakit kepala. Tak apa, sabar. Lepas semayang pun dia kata, mau mandi dah kah? Oh, aku saja tak mandi sebab apa? Nak bagi pahala sabar kepada orang sekeliling. Itu contoh kita kata orang yang bodoh, yang sepatutnya kita kena beringatlah pesan memesan. Jangan kita menyebabkan orang susah, menjadi sebab orang lain dapat fitnah, ujian. Sebab dia, biarlah kita bersabar. Dan ayat ni menunjukkan hubungan kita dengan manusia lain, hubungan dua hala. Jadi kalau boleh, kalau kita ni cuba azamkan jangan menyusahkan orang, itu satu benda yang baik. Lepas tu ada hadis Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang mana jirannya, tak kira jiran sebelah semayang ke, satu restoran ke, di jalan raya ke, yang tidak rasa senang dengan kejahatannya. Jadi kalau boleh kita yang buat jahat sehingga orang susah. Itulah lebih kurang tuan-tuan pengajaran pada hari ini. Dan insya-Allah minggu depan kita baca, interesting juga minggu depan ni, peristiwa di mahsyar, bagaimana ahli neraka menyesal kerana silap memilih kawan. Jadi siapa kawan dia tu, silap pilih kawan macam mana, insya-Allah kita jumpa dalam minggu depan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah
Dan kita berdoa lah supaya sampai akhir Ramadan lah kita diberikan nafas ni. Sebab semalam di UM ada seorang lecturer, saya tak sempat belajar dengan dia, tapi dia ni seorang lecturer yang cukup popular lah, orang yang baik, soleh, dan antara pakar keuangan Islam Malaysia, meninggal dunia, Profesor Dr. Johnny Tomkin. Dia pun macam jatuh dekat Suruhanjaya apa dah. Tapi tak apalah, yang pentingnya apa, kita bangun pagi ni kita celak mata, alhamdulillah hidup lagi, boleh datang solat sebagainya. Kita berdoa supaya diteruskan nafas kita ni sampai akhir Ramadan. Dan Profesor Dr. Johnny itu berapa hari lagi nak Ramadan, tapi Allah tak mentakdirkan dia tak sempat nak jumpa Ramadan. Jadi kalau boleh kita kena bersyukur dengan Ramadan ni, jangan sibuk dengan benda lain lah. Tak apa, tajuk pagi ni ataupun ayat yang kita baca pagi ni ayat 21 sampai 32 surah Al-Furqan lagi. Dan hari ni masuk awan juzuk ke-19. Dan ada beberapa isu lah. Hari ni separuh daripada isu ni adalah berkaitan dengan peristiwa akhirat. Allah kata masa hidup di dunia ni musyrikin Quraisy kurang hajar dengan Islam ataupun dengan Nabi, dan antara sifat biadab mereka nak minta supaya boleh bertemu dengan malaikat ataupun Allah. Dia kata waqala alladhina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, maksud tak mau mati ataupun tidak beriman kepada Allah. Dia kata apa, laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana, kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat, bukan orang macam Muhammad ni untuk jadi nabi, ataupun kenapalah kami tak boleh tengok Tuhan kami. Dan kata-kata mereka ni adalah kata-kata yang sombong lah. Pasal Allah Ta'ala kata hari kamu tengok malaikat tidak ada guna lagi, tidak ada kegembiraan lagi bagi kamu. Maksud malaikat ni bila kamu nampak dia bermakna kamu nak mati dah tu. Sebab ada nas mengatakan bila dekat-dekat seorang tu nak mati, baik orang beriman ataupun orang yang kafir, mereka akan diperlihatkan oleh Allah sama ada apa dalam tempat dia selepas dia mati, baik ataupun buruk. Dan pada waktu dia tengok malaikat, kita kata dalam siksa kubur ataupun soal mungkar dengan nakir tak ada guna lagi dah. Jadi jangan bertangguh nak kena tunggu mati dulu, malaikat datang baru nak beriman. Kemudian ayat yang ke-23 sampai 29 ni cerita peristiwa akhirat, banyak cerita dia. Okey, ayat 23 Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami hadap kepada apa amalan yang mereka kerjakan dahulu. Maksudnya Nabi Allah Taala kata dia hadap amalan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, walaupun amalan itu sebanyak mana. Contoh ada bukan Islam yang kuat bersedekah, buat macam-macam benda baik, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Jadi di akhirat besok diandaikan orang macam ni dibawa segala amalannya yang mungkin sebesar gunung. Lepas tu bila menghadap Allah di padang mahsyar ataupun di mahsyar ketika audit, Allah Ta'ala pun hadap tengok, dan Allah Ta'ala dapati dia ni tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. Apa jadi? Allah kata ayat ni wa qadimna, dan kami hadap apa yang mereka kerjakan daripada sebarang amalan yang baik semasa di dunia dahulu. Faja'alnahu, maka kami jadikan amalan dia itu haba'an mansura, habuk, berterbangan. Maksud bersama mana sekalipun amalan kebaikan dia Allah Ta'ala tengok kemudian jadi habuk yang tak berguna. Sebab apa? Dia tidak ada akaun untuk kita kata ke syurga atas amalan itu iaitu akaun tauhid. Sebab tu tuan-tuan ayat 23 ni sepatutnya jadi motivasi dakwah kepada kita. Macam mana kalau kita ada kawan kita jenis orangnya baik tetapi dia tidak memeluk agama Islam, kita kena kesian ke dia, kita kena ajak dia masuk Islam. Ini maksud sebenarnya ayat ni tuan-tuan, ayat 23 ni. Lepas tu ada orang yang mengajar yang merawat pesakit. Dia kata ayat ni kita amalkan. Bila kita amal segala niat buruk musuh ataupun orang nak buat apa tak elok ke kita, jin ke ataupun orang nak sihir kita, dia akan jadi habuk yang berterbangan. Dia kata baca ayat ni wa qadimna, dan kami hadap ila ma amilu min amalin, kepada apa yang mereka kerjakan daripada segala kerja tak elok, maksud nak sihir kita ke, nak sabotaj kita ke. Faja'alnahu, maka kami jadikan segala benda-benda tak elok, niat buruk dia tu habuk-habuk yang berterbangan.
Boleh ke tidak ayat ni nak pakai untuk tujuan tu? Sebenarnya tuan-tuan, ayat Quran ni mukjizat. Boleh nak pakai, tetapi adalah lebih beradab dengan Allah kalau sekiranya kita faham ayat ni mengikut kehendak asalnya dahulu. Yang kita bimbang, ayat 23 surah Al-Furqan adalah ayat untuk menghindarkan sihir. Kenapa Allah kata kami hadap apa yang mereka kerjakan, maka jadilah habuk berterbangan. Sedangkan maksud asal dia di mahsyar besok, orang-orang kafir yang banyak benda baik ni menghadap Allah, dia mengharapkan dapat ganjaran, Allah Ta'ala hadap. Oleh kerana mereka tidak ada akaun tauhid kepada Allah, jadi habuk berterbangan. Nampak tak? Jauh sungguh antara dua makna. Tetapi kalau kita nak pakai juga wa qadimna ila ma amilu min amalin, kalau tanya saya kata awak kena faham dahulu maksud ayat ni mengikut yang Allah Ta'ala nak sebut. Lepas tu nak bawa pergi ke lain pun silalah. Tapi hak silap kita ni, ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni. Bila tanya apa maksud sebenarnya ayat tu yang nak disampaikan oleh Allah, saya tak tahu dan saya tak peduli. Janji saya guna ayat ni untuk ni. Itu cara yang salah berinteraksi dengan Al-Quran. Okey, kemudian pada hari kiamat tu juga Allah Ta'ala sebut satu peristiwa lain. Ini pada ayat yang ke-27 sampai 29. Ini cerita penyesalan ahli neraka. Allah kata wa yauma, dan ingat pada hari itu, hari kiamat tu, ya abdul zalimu ala yadayh, orang yang zalim menggigit tangan. Gigit tangan. Dia dalam Al-Quran ni dia gini, dalam surah Ali Imran gigit jari ada. Dia kata ya abd apa? Addu alaikumul anamila minal ghaid. Bila gigit jari dalam surah Ali Imran itu digambarkan sebagai terlalu marah, gigit jari, geram aku. Tetapi dalam ayat ni dia kata gigit tangan. Rupanya dalam penggunaan Al-Quran, gigit tangan, gigit jari tanda marah, gigit tangan dalam ayat ni tanda penyesalan. Itu tak tahulah, itu rahsia bahasa lah. Ingat pada hari itu bila si zalim menggigit tangannya sebagai tanda penyesalan. Sebab apa? Sebabnya silap memilih jalan. Dia kata apa? Yaqulu, dia kata ya laitani, kalaulah ittakhadtu ma'ar rasul sabila, masa di dunia dahulu aku ikut jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani, dia kata adahai sedihnya, kalaulah, dia kata lam attakhidh fulanan khalila, aku tak ambil si fulan tu sebagai kawan aku dahulu. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani, sesungguhnya dia telah sesatkan aku selepas kata-kata kebenaran itu ataupun peringatan itu datang kepada aku. Cerita apa ni? Kalau baca tafsir ayat ni, ada sebuah riwayat, mungkin ayat ni kena cek balik lah. Ada seorang musyrikin Quraisy ni, nama dia Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam sebuah riwayat, dia pada awalnya dia memeluk Islam. Lepas tu jumpa kawan dia Ubay bin Khalaf. Kawan dia nak putus persahabatan disebabkan oleh dia dah memeluk Islam. Ubay bin Khalaf tak suka berislam. Lepas tu kawan tu pun nak jaga persahabatan antara mereka berdua ni. Ubay bin Khalaf kata, aku tidak akan terima persahabatan kita semula sehinggalah kamu murtad dan kamu buktikan mu dibenci Muhammad. Macam mana? Mu pergi ludah atas muka Muhammad. Jadi oleh kerana nak jaga kawan dia hak kafir ni, Uqbah bin Abi Mu'aid pergi ludah atas muka Nabi. Lepas tu dia isytihar murtad. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid ni dua-dua mati dibunuh dalam perang Badar. Cerita tu panjang lah. Jadi bila di mahsyar besok di akhirat, hak gigit tangan ni siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Allah dia kata, aku ikut dah Rasulullah, tapi aku telah disesatkan oleh si fulan tadi ni. Kalaulah aku tak ambil dia sebagai kawan. Itu cerita ni pada tafsiran yang pertama ataupun yang dibawa oleh ulama. Tapi untuk tafsiran umumnya yang boleh digunakan sesuai pada zaman bila-bila pun, ayat ni cerita mengenai kesilapan orang memilih kawan. Contoh, dulu baik, silap pilih kawan, akhirnya kawan tu bawa dia ke neraka. Jadi ayat 27 sampai 29 ni kalau kita nak pakai untuk konteks zaman kita, kita beritahu kepada anak-anak murid kita, ke kawan kita, apa anak-anak kita, jangan menyesal di akhirat sebab memilih kawan yang salah. Kawan tu tarik kita ke neraka. Dan ada sebuah hadis Nabi kata perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk macam penjual minyak wangi ataupun tukang besi. Penjual minyak wangi itu sama ada dua, kamu kena tempias wangi dia ataupun beli dengan dia. Tukang besi itu pula sama ada kamu tempias bau busuk dia nak buat kerja besi tu ataupun baju kamu terbakar.
Itu kiasan yang Nabi buat dalam sebuah hadis menyokong ayat-ayat ni. Kemudian seterusnya yang terakhir ni Allah Taala cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kerana kaum dia mengabaikan Al-Quran. Wa qala ar-rasul ayat 30. Wa qala ar-rasul, berkatalah Rasulullah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku, dia kata, mengabaikan Al-Quran. Dan ayat ni digunakan oleh secara salah, konteks yang salah oleh puak-puak anti hadis ataupun ingkar sunnah. Anti hadis ni dia kata hadis Nabi ni tidak layak diguna pakai sebagai sumber dalam agama. Dia kata kena pakai Quran sahaja. Bahkan dia kata dalam ayat 30 ni Allah Ta'ala sebut Nabi pun mengatakan kaum dia mengabaikan Al-Quran. Itu dia kata contoh orang mengaji hadis ni lebih sangat ke hadis sehingga abaikan Al-Quran. Itu cara kita kata tafsiran yang salah pada ayat ni. Dan kalau cara kita nak jawab, antara jawapan pertama, tengok Allah kata wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi, bukan inna ummati. Kalau Allah kata berkatalah Rasul, sesungguhnya umatku mengabaikan Al-Quran, itu baru betul. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut kaum. Bila sebut kaum, kaum ini ada yang beriman dan ada yang belum beriman. Dan dimaksudkan oleh ayat ni, yang mengabaikan Al-Quran adalah kaum yang belum beriman. Nak kena faham tu. Walaupun begitu, kita ni walaupun dah memeluk Islam, ayat ni kena juga atas kepala kita. Sebab apa? Seolah-olah kalau Nabi hidup lagi sekarang, Nabi tengok perangai orang kita, orang Islam ni, Quran tu tak pernah sentuh. Quran tak pernah sentuh, tak pernah baca, tak pernah tadabbur. Ataupun ada dah Quran tu tetapi abaikan Quran, duk ambil pilihan-pilihan lain. Kenalah atas kepala kita semua. Waliyadzubillah. Bukan orang surau ni lah, orang tempat lain. Kemudian yang terakhir sekali ayat 32, Allah Ta'ala kata disebut 31 juga, Nabi-Nabi ni ada musuh. Dan itu fitrah ataupun kita kata sunnatullah. Nabi-Nabi ataupun para pendakwah ada musuh. Dan Allah Ta'ala pun sebut juga antara hujah ataupun soalan yang ditimbulkan oleh orang kafir ni kepada Nabi. Dia kata apa? Kenapa Quran tu tak turun sekaligus kepada Muhammad? Nak kena turun sehari. Kemudian jawapan dia, sebab apa Quran turun secara beransur-ansur kepada Nabi adalah untuk mengukuhkan jiwa Nabi. Dan macam contoh kita lah masuk universiti, ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Kenapa tak habis sekaligus belajar semua silibus dalam masa sebulan? Jawab dia, pening lah. Dan kita tak sempat nak tangkap. Dan antara hikmah kenapa Al-Quran turun kepada Rasulullah beransur-ansur, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Bermula daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan berakhir dengan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ayat 281 surah Al-Baqarah tu. Antara hikmah dia untuk memudahkan kita ambil manfaat ataupun para sahabat Nabi ambil manfaat belajar daripada Al-Quran, satu peristiwa demi satu peristiwa. Itu antara hikmahnya lah. Berbanding kitab lampau, Taurat, Injil dan juga Zabur, kitab tu turunnya sekaligus kepada para Nabi lampau. Itulah tuan-tuan lebih kurang isi kandungan surah Al-Furqan yang kita baca pagi ini. Dan insya-Allah pagi besok kita sambung lagi. Dan antara yang menariklah untuk kita bincang pagi besok ni, disebut secara umum kisah para nabi. Dan ada satu ayat yang disebut nabi ini buat kerja dakwah sungguh-sungguh, sehingga disebut musyrikin Quraisy berkata, kita ni hampir-hampir murtad daripada agama berhala sebab kuat sungguh Muhammad ni bekerja. Dan disebut juga nanti ayat besok kita baca, di akhirat besok orang ni berjalan atas muka, kita berjalan dengan kaki. Besok di akhirat jangan terkejut kalau kita tengok orang yang berjalan atas muka. Sama ada muka tu kepak kaki di atas, kepala di bawah, lepas tu muka dia tu akan, dia kata berkedut macam sipu tu, lepas tu dia bergerak. Ini antara peristiwa akhirat. Ada soalan-soalan yang ditimbul oleh para sahabat Nabi bila baca ayat tu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.